Semua sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sihat, Jadi apa ni? Alhamdulillah. Kita hari ni bab baru ya, bab yang ke-13. Okay, Ustaz pun nampak sihat, ceria, muka bersih aja. Yalah, senang je dia pasang lampu cerah sikit, nampak cerah lah muka. Kita main Sehingga masa lighting depan. punya ni je ya. Dia apa Background. kita panggil kalau Ustaz gelap kan lampu ni nampak gelap lah muka. Oh ya Itu je. ke? Jadi apa memang sungguh lah ya. Sebab sekarang ni banyak orang menipu especially through social media ni lah. Ya, tengok muka macam cerah sampai tengok menggerutu banyak apa banyak apa kita panggil pimple kan. Jadi tak tentu. Tapi itulah ya. Nampak tuan-tuan perempuan pun nampak ceria nampak ya. Jadi alhamdulillah pada hari ni siapa yang ambil buku pada Haji Mat Syah tu? Our ni ke? Our new apa kita? Saya. ya. Saya Ruhiza ambil. Okey, ya Kak Iza. Okey. Tak apa alhamdulillah ya yang dah ada buku. Alhamdulillah rezeki. Ya, yang dah ada buku alhamdulillah lah, tapi yang tak ada tu itulah sekarang ni payah sikit nak cari dia di apa? Di belah Gombak sana ya. Nantilah kalau ada peluang kita tengok berapa orang lagi yang tak ada buku. Kita boleh inilah ya, kita boleh carikanlah, usahakanlah insya-Allah. Sebab kalau tak ada buku ni memang dia, kalau ada buku senang sebab kita tak payah nak menyalin banyak. Hadis-hadis ayat Quran tu dah ada. Dia masa jual Ustaz, saya dah call publisher tadi. Dia kata boleh? Ada dijual lagi. Sesiapa nak boleh WhatsApp belakang, nombor belakang tu dia boleh hantarkan bayar online. Oh kalau macam tu lagi senang lah, kita boleh beli online kan. Okey, terima kasih for the info ya. Jadi tajuk kita hari ni muka surat 257 dah ya, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru join. Sebenarnya kita dah separuh buku ni ya. Tapi tak ada masalah sebab apa ni, dia semua cerita tentang akhlak Nabi. Ya, bab akhlak ni mungkin kita kurang sikit bagi perhatian ya. Kebanyakan kita banyak fokus pada fiqh. Ya, kalau kita sebut tentang Islam ya. Islam ni kalau kita nak belajar tentang Islam, biasanya para ulama dia pecahkan Islam tu kepada 3 komponen. Islam tu kita tak pecahkan, tapi for the sake of understanding, untuk senang faham kita pecahkan Islam tu kepada 3. Yang pertama kita panggil akidah ya, cerita tentang tauhid, keimanan ya, tentang nabi, tentang rasul, kitab, itu kita panggil akidah. Komponen yang kedua ya kita panggil syariah ya. Komponen yang kedua syariah, dia berkait dengan apa, dengan hukum hakam ya. Dia berkait dengan hukum hakam, maknanya tentang solat, puasa, zakat, haji ya, tentang perkahwinan, tentang perniagaan, muamalat, itu semua dalam syariat ya. Itu komponen nombor 2. Komponen nombor 3 ialah akhlak. Inilah dia, buku ni cerita pasal komponen nombor 3 ya. Jadi walaupun dia cerita pasal akhlak, ada juga cerita fiqh sikit, ada cerita akidah pun ada ya. Kerana 3 komponen tadi dia saling, kita kata complement each other ya, dia melengkapi satu sama lain. Jadi oleh kerana tu kalau orang tanya kita belajar bab apa, kita kata belajar komponen nombor 3 akhlak ya. Kalau belajar solat, belajar puasa, belajar tu komponen nombor 2 syariat nama dia ya. Syariah atau syariat sama. Komponen nombor 1 itu yang asas, kita panggil akidah ya. Maknanya kalau kita ada orang baru masuk Islam ya, kita tak panggil lah baru masuk Islam kan, kita panggil baru kembali kepada Islam ya. Sebab tu kita tak guna istilah convert, kita panggil revert ya. Kita panggil revert sebab apa? Sebab memang manusia bila dia dilahirkan memang born Muslim. Everyone ya is born Muslim. Semua orang lahir sebagai Muslim. Tak ada orang lahir sebagai kafir, tak ada ya. Tetapi mak ayahnya lah yang akan mencorakkan agama dia tu. Jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristian, Yahudi ya. Ni kerja parents kita yang menentukan ya. Jadi oleh kerana itu apabila kita menyebut tentang orang yang baru kembali pada agama ni, sudah tentu kita tak ceritalah akhlak dulu. Kita tak ceritalah tentang syariat dulu, kita cerita akidah lah dulu. Kita kenalkan dia Allah tu esa ya. Kita bagi tahu dia Allah ni lah yang mencipta alam, yang mencipta kita ya, yang mengurus alam, yang bagi rezeki. Setelah dia faham benda tu, baru kita masuk cerita syariat dan akhlak ya. Biasanya begitu. Okey ya. Jadi yang kita akan bincang hari ni 2 benda. Yang pertama akhlak yang terpuji ya, akhlak yang terpuji yang baiklah. Yang kedua akhlak yang tercela
Maknanya lawan bagi yang terpuji tercela. Ini kita akan tengok hari ni. Dan penulis kitab ni dia mula dengan bawa cerita daripada Al-Hasan Al-Basri, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi nama dia tu Al-Hasan. Orang Arab biasa dia bukan nama Hasan, dia Al-Hasan, ada al depan. Ya, yang ini kadang-kadang kita tak berapa dapat kerana dalam bangsa Melayu kita biasa kita panggil orang tu Hasan. Ya, macam Haji Hasan kita kan, kita panggil dia Haji Hasan. Tapi kalau orang Arab dia ada alif lam depan. Contoh kita kata cucu Nabi kan. Cucu Nabi anak kepada Fatimah dengan Ali. Jadi anak sulung Ali dengan Fatimah tu bukan Hasan, Al-Hasan. Ada al depan. Ya. Jadi kalau anak nombor 2 Husin, bukan Husin, Al-Husin, ada al depan. Sama macam ulama yang kita bincang ni, Imam Al-Hasan Al-Basri. Nama dia Al-Hasan. Yang Al-Basri tu kerana dia membesar dan dia meninggal di Basrah. Basrah ni di mana tuan-tuan? Basrah ni di Iraq. Dekat dengan Teluk Parsi, Persian Gulf. Oh, Basri ni tempat meninggal dia. Oh. Bukan Basri, Basrah. Basrah tu tempat dia membesar dan meninggal. Ya. Dia lahir kat Madinah. Ni Hasan Basri ni lahir di Madinah, tetapi mak dan bapa dia hijrah ke Iraq di sana, ya. Dia satu bandar namanya Basrah. Dia Basrah tu masih ada sampai sekarang, tapi Basrah ni dah hancur lah. Yang original city dia dah dihancurkan oleh George Bush. Ya, George Bush dah musnahkan. Dua-dua beranak tu lah. Ya, George Bush senior dan George Bush junior. Ketika mereka menjadi Presiden Amerika, mereka lancarkan apa kita panggil, apa storm dia panggil tu? Desert Storm. Desert Storm, ya. Desert Storm tu memusnahkan banyak bandar-bandar besar, ya, sebab kerjanya ialah menjadikan bandar tu desert, ya. Asalnya bandar besar, ya, asalnya metropolitan city, akhirnya jadi desert city, ya. Sebahagian besar bandar hancur. Itu kerja, itu kepandaian orang Amerika, Presiden Amerika tu, itulah kerjanya. Menghancurkan bandar orang lain, membunuh manusia. Ya. Jadi kalau kita panggil, ya, kalau kita tengok balik, ya, memang itulah kerja dia. Jadi mudah-mudahan yang baru nak naik ni, ya, si Biden ni Arab-Arab tak adalah macam tu, Arab-Arab lah. Ya, tapi mana kita tahu kan, ya. Sebab itu orang putih kata the devil that you know is better than the devil that you do not know. Ya, itu ambil daripada bahasa Arab tu. Ya, daripada bahasa Arab asy-syaitan, devil tu syaitan bahasa Arab dia, ya. Syaitan yang kamu kenal lebih baik daripada syaitan yang kamu tak kenal. Ya, jadi kalau apa kita panggil, kalau si siapa Donald Trump ni kena kenal dah, ya, daripada dulu lagi macam tu perangai dia. Ya, tapi yang Biden ni kita tak tahu lagi, ya. Nampak macam baik, nampak macam pro Islam lah, ya. Sebab dia nak menang pilihan raya macam biasalah kempen kan. Masa kempen semualah akhlak terpuji, ya. Tapi bila habis kempen dan menang besok, tengok akhlak tercela pula. Itu yang tak ada tu. Okey, ya. Balik pada Hasan Al-Basri tadi. Jadi oleh kerana dia membesar di Basrah dan dia meninggal pun di Basrah, maka dinisbahkan nama dia. Nisbah tahu, ya? Mana kita kaitkan, kita correlate nama dia tu dengan tempat dia membesar dan dia meninggal. Sebab tu kita panggil Al-Basri daripada perkataan Basrah. Kalaulah Hasan ni dia terus duduk dan membesar dan meninggal di Madinah, dah tentu kita panggil dia Al-Hasan Al-Madani. Madani tu Madinah lah. Ya. Kalau dia Mekah, Al-Makki. Jadi ikut bandar di mana dia banyak menghabiskan masa kat situ. Ya. Kalau dia banyak masa habis di situ, walaupun dia lahir kat tempat lain tak apa. Ya. Kalau orang Melayu pun saya sebut banyak kali ni cerita ni. Ya. Sebagai contoh kita kata seorang tokoh hebat, ya. Dia apa kita panggil, ya. Dia punya gelarannya ialah macam kita kata apa kita panggil, ya. Siapa kalau di Malaysia ni, ya. Al-Marbawi kita panggil, Syekh Idris Al-Marbawi, ya. Beliau ni seorang ulama, ya. Berasal daripada Perak, ya, tetapi dia lahir di Mekah. Ya. Jadi lahir kat Mekah. Tetapi masa usia dia 10 tahun, mak bapak dia balik ke Malaysia balik. Sebab dia orang Melayu. Ya, jadi mak bapak dia duduk di sana.
Lahir 10 tahun, lepas umur 10 tahun balik ke Malaysia, balik ke kampung dia. Ya, di Lubuk Merbau. Lubuk Merbau tu di Perak lah, ya. Mungkin ada orang Perak di sini. Jadi oleh kerana dia daripada Lubuk Merbau, itu yang dinisbahkan nama dia tu Syekh Idris Al-Marbawi. Merbau, daripada Merbau. Tu macam itulah cerita dia. Ya. Jadi apa ni, apa kita panggil ni? Ini orang Arab punya style. Ya. Kalau dia bukan orang Arab, boleh guna. Kalau dia orang Arab pun tak ada masalah, boleh guna. Sebab tu kita ada Al-Andalusi. Andalusi makna dia daripada Spain. Ya, kita ada As-Sakandari, ya, daripada Iskandaria, dan macam-macam lagi lah. Ya, okey, itu sekadar pembukaan. Hasan Basri ni dia bukannya sahabat Nabi, dia bukan. Pasal dia lahir 21 Hijrah. Maknanya Nabi wafat, tuan-tuan kena salin. Nabi wafat 11 Hijrah. Tahun 11. Ya, 11 Hijrah. Hasan Al-Basri dia lahir 21 Hijrah. Maknanya 10 tahun lepas daripada Nabi wafat. Jadi dia tak jumpalah Nabi. Bila dia tak jumpa Nabi, kita tak panggil lah dia sahabat. Ya, jadi orang yang tak jumpa Nabi, kita tak panggil dia sahabat. Ya, kita panggil dia tabi, ya, tabi', dia panggil tabi'. Ataupun kalau ramai tabi'in. Ya, kalau kita dengar tabi' ataupun tabi'in tu, tu maknanya orang yang tak sempat jumpa Nabi lah tu. Ya, dia tak sempat jumpa Nabi, dia hanya sempat jumpa para sahabat saja. Dia jumpa Abu Bakar, jumpa Umar, jumpa Osman, ya. Jadi Hasan Basri dia lahir di Madinah, dia jumpa ramai sahabat tapi tak sempat jumpa Nabi. Jadi oleh kerana itu, ya, dia bukan sahabat. Dan dia pernah apa kita panggil, ya, dia pernah duduk di Madinah. Tapi mak bapak dia dapat apa kita panggil, ya, sambung kehidupan, dapat offer kerja ke apa di Iraq, di Basrah. Basrah pun bandar besar pada masa tu. Maka mereka hijrah ke sana. Itu dapat Hasan Al-Basri. Apa dia punya definisi terhadap akhlak terpuji? Akhlak terpuji ni apa dia? Ya, dia ringkas saja tetapi padat. Cuba kita perhati, ya, ada beberapa apa ni definisi dia. Yang pertama, akhlak terpuji ialah wajah yang berseri. Ya, jadi wajah berseri ni penting. Ya, sebab tu bila kita jumpa dengan orang jangan muka ketat, muka masam aja. Senyumlah sikit kita kata. Ya, walaupun ya kita kadang-kadang memanglah dalam hidup kita ni bukanlah sepanjang masa, ya, bukanlah sepanjang masa apa kita panggil kusang ke panas sampai ke petang, ya. Kadang-kadang hujan juga, mendung juga, ya. Tetapi bila kita bertemu dengan orang, kalau boleh dengan wajah yang berseri. Ya, wajah yang ceria kita kata. Ya, bukan mesti berseri lah, ya, ceria lah. Kemudian penuh dengan kemurahan hati. Mana kita tak berkira sangat. Kita jangan berkira sangat dalam hidup ni. Ya, kadang-kadang kita ya apa ni berkira sangat. Ya, berkira tu dalam bab duit sebagai contoh, ya, dalam bab pertolongan, ya. Kita kata, awak ingat tak dulu saya pernah tolong awak? Ya, ni sekarang saya susah pasal awak tak tolong saya. Macam kita ungkit balik, jangan. Dalam hidup ni jangan suka ungkit-ungkit. Kerana ya Quran bagi tahu dalam surah Al-Baqarah, orang yang mengungkit kebaikan, ya, kebaikan dia tu akan pahalanya dibatalkan oleh Allah. Allah batalkan pahala. Elok kita dah dapat pahala dah, Allah batalkan pasal kita ungkit. Ya. Sebab bila kita buat sesuatu, kita buat kan kerana Allah kan. Jadi bila kita buat sesuatu, kita ungkit, nak dapat pujian, nak dapat kita, kalau orang tu tak terima kasih, kita rasa apa ni? Kita dah tolong dia, dia tak tolong kita. Ya. Jadi kita anggap ya seolah-olah dia melupakan kita punya bantuan. Dia kacang lupakan kulit. Ya. Jadi dalam hidup kita kena murah hati saja. Ya. Antara orang yang murah hati ni murah senyuman, ya. Selalu maknanya tak ada ni sangatlah, jangan berkira sangatlah. Ya. Dalam hidup ni ada benda yang memang ya kita perlu ambil kira, sebab kalau ya macam apa kita bang, kita asyik kata ni macam mana ni, ya, asyik kita je belanja orang, kita kata. Ya, apa-apa hal mungkin kau bayarlah belanja apa ni. Ya, bukan tak boleh kan. Tapi takkanlah all the time kita je. Bukan tak boleh nak belanja orang, boleh. Tapi kadang-kadang menyebabkan kawan kita tu dia jadi mua dengan kita. Ya, dia jadi macam tak ada masalah lah. Ya, dia ni ada, dia boleh bayar lah. Tak boleh. Kita kena ajar juga dia sekali-sekala. Ya. Kemudian menahan diri daripada menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Dalam bentuk bahasa, perbuatan, kadang-kadang mesej. Kita tak cakap tapi tangan kita ni, jari kita ni. Ya. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata
seorang muslim itu al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, definisi yang Nabi bagi. Nabi kata seseorang itu tidak dinamakan muslim melainkan kalau orang Islam yang lain, ya, muslim yang lain selamat daripada lidah dan tangan dia. Selamat daripada lidah maknanya selamat daripada caci maki daripada dia, daripada cercaan daripada dia, cakap dia yang kita kata kadang-kadang menyakitkan hati kalau dengar. Muslim tak macam tu. Ya. Kalau kita tersilap langkah, kita istighfar. Kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Sebab sebagai manusia, kadang-kadang kita tersilap langkah. Ya. Kadang kita tercakap, terlanjur. Ya. Jadi kita minta maaf pada dia. Kita istighfar pada Allah. Kita kata minta maaf saya terlanjur cakap. Saya tarik balik. Ya. Itu Muslim lah tu. Ya. Maknanya kalau dia menyakiti hati orang, dia akan minta maaf. Dia akan tarik balik. Ya. Yang kedua ialah perbuatan dia. Ya. Kadang-kadang mulut dia okey. Tetapi tangan dia pula. Ya. Kalau macam Abu Lahab, dua-dua. Ya, mulut dia pun menyakiti Nabi, tangan dia pun buat benda tak elok kat Nabi. Ya, letak apa kita panggil? Letak benda-benda tak elok depan rumah Nabi. Ya, letak najis, letak duri-duri, letak sampah dan sebagainya. Ya, itu tangannya pun jahat, mulutnya pun jahat. Jadi Muslim bukan macam tu. Ya. Kemudian nanti orang tanya pula, Ustaz, kalau dengan Muslim kita kena buat baik, dengan orang kafir sama. Ya, kalau dengan orang Islam kita kena buat baik, dengan orang kafir pun kita kena buat baik walaupun dia kafir. Ya, kerana bila kita buat baik kepada orang kafir, kita punya image, Islam punya image tu jadi bagus, tuan-tuan. Banyak orang kafir tak mau masuk Islam kerana dia tak nampak kita kita present Islam tu dalam package yang baik. Kita tak packagekan Islam tu dengan baik. Ya, contoh kita kata, ya, kalau kita pergi masjid, pergi surau, kita tengok pergi tandas dia. Masjid besar tapi tandas Allahu Akbar. Ya. Kita nak masuk pun tak jadi. Tak selera lah orang kata, nak buang air pun tak selera, tuan-tuan. Sebab apa? Ya, sebab kebersihannya tidak dijaga. Ya. Kadang-kadang kita tengok bersepah dengan rumput pun tak mesin, ya, bukan tak ada duit. Panggil lah orang mesin rumput tu. Ya. Orang buat cuci-cuci rumah ke apa ke, ya, kita ada duit, panggil lah orang. Mungkin kita tak sanggup nak buat, malas nak buat, kita boleh upah orang. Ya, especially masa PKP ni, ya, banyak orang tak ada kerja. Ya, jadi kita boleh upah orang. Ya, kita ada rezeki, kita nak bagi orang free mungkin kita tak sanggup. Bolehlah kita bagi kan, tapi jumlah kecil lah. Kalau kita nak bagi lebih, ya, kita engage dia, minta dia buat kerja kat rumah kita. Okeylah tu, alhamdulillah. Ya, dia dapat manfaat daripada kita. Ya. Kemudian satu lagi hadis kalau Ustaz boleh share, tak ada dalam ni, Ustaz tambah, ya. Ialah dalam membuat baik, kita jangan anggap kecil. Ya, kita jangan perkecilkan sesuatu kebaikan. Nabi kata la tahqiranna. Jangan kau pandang hina, jangan pandang kecil. Ya, minal ma'rufi syai'an. Kalau benda tu benda baik, walaupun dia kecil, walaupun dia benda-benda yang kita kata lah benda kecil sangat. Ya. Little tiny thing, ya, tak apa, asalkan dia baik, asalkan dia makruf. Ya, kita buat, jangan kita abaikan. Ya. Nabi kata walau antalqa akhaka, walaupun, ya, sekecil ketika mana kau berjumpa dengan saudaramu, ya, dengan biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Kita pun dah sebut tadi. Ya, jadi maknanya salah satu daripada sifat orang beriman ni ialah orang yang ceria lah. Walaupun hati itu sedih kan, tapi usahakan juga untuk menceriakan orang lain. Sebab bila kita masukkan kegembiraan dalam hati orang, ya, Allah akan bagi pahala satu, yang kedua Allah akan kembalikan kegembiraan tu pada kita pula. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok jiran kita berjaya, jiran kita beruntung, ya, untung dalam perniagaan, anak dia berjaya, cucu dia berjaya, kita tumpang gembira, kita ucap tahniah pada dia. Ya, mudah-mudahan nanti kita pun dapat benda yang hampir sama. Mungkin bukan immediately, ya, tetapi insya-Allah, ya, through time kita akan melalui juga fasa-fasa kegembiraan macam dia. Maknanya dalam hidup ni kita doakan kebaikan pada orang. Ya, kita sebarkan salam, jumpa orang bagi salam, ya, tanya apa khabar, apa salah, ni bukan susah sangat. Ya, Assalamualaikum, apa khabar, sihat, alhamdulillah, bukan. Ya, itu pun dah manis mulut lah tu orang panggil. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya itulah akhlak terpuji. Benda-benda macam tu, senyum.
ya, bercakap lembut, manis, ya. Kemudian murah hati. Kemudian apa lagi? Menahan diri daripada menyakiti orang. Itu kata Hasan Al-Basri, ya. Apa kata Imam Ali pula, ya. Imam Ali ni kita tahulah orang Syiah selalu panggil Imam Ali. Tapi bukanlah makna penulis kitab ni Syiah, tak. Ya, sebab kita nak muliakan dia. Pasal dia memang imam, ya. Dia imam, ya. Kerana dia salah seorang khalifah. Cuma dalam sebahagian masyarakat mereka panggil imam. Bukanlah mana mesti imam solat, tapi memang betul. Dalam Islam, siapa yang jadi ketua, automatik dia kena jadi imam. Sebab tu zaman Nabi dulu, orang takut untuk menerima jawatan. Ya. Sebab kalau dia terima jawatan, dia kena jadi imam. Contoh Khalid bin Al-Walid, dia baru masuk Islam. Khalid ni masuk Islam lambat, tuan-tuan. Ya. Lebih kurang kita kata 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 4 tahun sebelum Nabi wafat. 4 tahun, ya. 4 tahun. Tak sampai 4 tahun, 3 tahun lebih sebelum Nabi wafat. Dia masuk Islam lambat. Tetapi oleh kerana dia ada military punya, apa kita panggil, experience, ya. Dia ada military punya background. Sebab dia daripada Bani Makhzum. Tuan-tuan kena ingat, sebab tu bila kita belajar tentang sahabat Nabi ni, kita belajar tentang dia punya kabilah dia. Dia punya clan dia. Tuan-tuan kalau dengar clan dia Makhzum aja, Bani Makhzum, tak payah tanya. Tu memang military leaders, tuan-tuan. Ya, Abu Jahal daripada Makhzum. Ya, Khalid bin Al-Walid daripada Makhzum. Ya, Abu Salamah Makhzum, Ummu Salamah Makhzum. Ni memang mereka ni, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa pada Khalid, ni semua Bani Makhzum. Memang mereka ni adalah pemimpin military, tuan-tuan, ya, military leaders. Jadi Khalid memang kita tahu dah, ya, dia ada kepakaran. Jadi bila dia masuk Islam, ada ekspedisi tentera, military expedition, ya, Nabi hantar dia sebagai ketua. Bila dia dilantik menjadi ketua, automatik nanti bila masuk waktu solat, dia kena jadi imam. Sedangkan di belakang dia, yang jadi makmum tu Abu Bakar, Umar, Osman, orang yang senior, tuan-tuan. Macam kita lah, ya, kita form 1. Ya, jadi tuan-tuan yang boarding school tahulah kan. Ya, sama ada MCKK ke macam Haji Mat Shah, ya, ataupun RMC macam Datuk Osman kan, ya. Kita form 1. Bila kita form 1, form 2 kan, dekat belakang kita, ya, bila kita dipilih jadi imam, kat belakang kita ada form 6 tau. Ada form 5, ada form 6, dia pandang kita macam budak-budak ingusan aja. Ya, tak menggeletar ke jadi imam, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya kalau dia mau sanggup dilantik menjadi ketua, automatik dia kena jadi imam. Itu yang orang dulu tak nak jadi ketua, tuan-tuan. Macam sekarang tak ada kisah. Ya, sebab itu kita kata dulu kan, bila Omar jadi khalifah, dia jadi imam solat. Imam solat ni bukan boleh pilih tau. Zuhur, Asar saya jadi imam lah, dia kata. Subuh, Maghrib, Isyak, sorry dia kata. Ya, sebab Zuhur, Asar baca Fatihah pelan. Zuhur, Asar tak payah baca surah kuat. Ya, dia kata kalau Zuhur, Asar anytime I can be the imam. But for subuh, ya, for Maghrib and for Isyak, ya, please choose someone else lah, dia kata. Tak boleh, tuan-tuan. Dia 5 waktu tu kena jadi imam. Lepas tu khutbah Jumaat kena turun pula. Ya, kalau ada kalau negeri tu hujan tak turun, kena buat solat istisqa, ya. Solat panggil hujan, dia kena mengimamkan. Ya, kalau ada jenazah dia kena mengimamkan. Jadi maknanya nak bagi tahu bukan senang. Sebab tu orang dulu takut jadi imam, takut jadi pemimpin, tuan-tuan. Zaman sekarang tak ada hal, tuan-tuan. Ya, sebab dia tak masuk dalam dia punya job scope dia. Ya, dalam job description dia tak masuk. Tu beza orang dulu dengan sekarang, ya. Okey, apa Ali kata? Ali bin Abi Thalib kita tahu, ya. Beliau memberikan definisi akhlak terpuji dengan definisi yang tepat. Ya, apa dia kata? Dia kata akhlak terpuji ni ada 3. Yang pertama, menjauhi yang haram. Dia tengok daripada segi perbuatan pula. Ya, dia kata yang pertama, kena jauhkan benda yang haram. Benda haram jangan buat. Ya. Kadang-kadang kita tak buat benda haram tapi kita buat benda syubhat. Syubhat tu dia menghampiri haram, tuan-tuan. Ya, termasuk makan. Makan simple, tuan-tuan. Kita pergi ke hypermarket, ya, ataupun mall besar-besar, tuan-tuan. Ya, kita pergi ke mega mall, kita masuk, kita nak makan. Ya, bila kita nak makan tu kita kena sangat berhati-hati. Ya, sebab apa? Sebab memang banyak orang dia pamerkan logo halal. Tetapi belum tahu lagi. Ya, jadi macam kita kata kalau kita tahu dia punya background sikit, ya, kita buat searching lah sikit kan, Google lah sikit, tengok siapa punya kan, ya. Kita kata macam
nak makan. Kita pula suka makan sushi kan, makan Japanese kita kata. Ya, jangan kita main masuk tak kira peduli siapa punya. Dia kata sushi ni semua apa ni ikan aja dia kata. Seafood tak apa, tak ada hal. Jangan tuan-tuan. Ya, sebab dia macam mana dia buat. Melainkan kita kenal dia punya owner tu, ya. Dia punya siapa dia punya franchisee kat Malaysia tu siapa kita kata. Macam Sushi King kita kata kan, kita kenal. Ya, Datuk Man kan, Datuk Man apa ni, apa kita panggil business tycoon kita daripada Penang. Memang dia punya, dia owner. Ya. Malah beras yang diguna untuk buat apa kita panggil, ya, buat itulah ya, kedai-kedai apa ni Japanese food seluruh Malaysia ni dia yang dapat dia punya tu. Dia yang import. Ya, dan kita tahu dah macam mana dia punya proses dia. Ya, jadi kalau dah tahu dah Muslim, ya, tak apalah, kita dah tahu. Ya, kena buat kajian lah sikit. Jangan main masuk je kita boleh. Ada halal tu, ya, kadang-kadang dia pamer saja tuan-tuan. Ya, kalau ada memang 100% Muslim punya, Nippon Sushi ke apa kan, atau memang Muslim punya lah, ya, ada banyak cawangan dia kan. Ya, tu okey, itu tak ada masalah. Kita dah tahu dah, ya. Kita carilah, jangan main masuk saja. Itu benda yang sangat simple yang berkait dengan makanan. Ya, kadang-kadang kita jaga, ya. Kita jaga dari segi benda-benda lain, tapi dari segi makanan kadang kita tak jaga. Sedangkan makanan itulah yang mencorakkan peribadi kita. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang cucu kita, anak kita tak apa nak dengar cakap kita. Kerana mungkin makanan yang kita belikan tu, duit kita halal. Tetapi makanan sumbernya tu kita tak tahu. Ni macam sekarang kita kata heboh yang berapa ratus lori kan bawa masuk apa ni, apa kita panggil ya, daging yang tak halal. Yang dipertikaikan dia punya patuh syarat ataupun tidak, ya. Itu ramai orang, ya, dia kata tak apalah, susah sikit beli apa ni, apa kita panggil ya, daging fresh pun tak apa, ya. Ada yang sanggup datang ke Kuang ni kita kata, ya, beli apa ni daging fresh, ya. Sebab apa? Sebab bimbang takut, ya. Sebab benda tu memanglah kita kata senang, ya, daging beku, sejuk beku, frozen, ya, tapi kita tak tahu halal dia. Timbul pula isu macam ni, ya. Ustaz, kalau Ustaz boleh share, zaman Imam Abu Hanifah, ya, ada seekor kambing hilang. Seekor kambing, ya, bukan 100 ekor, seekor je kambing hilang. Jadi direport kepada pemerintah, pada gubernur pun arahkan cari, tak jumpa, tak tahu mana hilang, ya. Jadi Imam Abu Hanifah dia buat keputusan setahun tak makan daging kambing, tuan-tuan. Ya, mungkin cerita Ustaz ni ekstrim lah, tapi ekstrim tak ekstrim pun dia melibatkan seorang tokoh. Dia bukan sahabat Nabi tau. Ini maknanya yang datang selepas sahabat Nabi, tabi'in. Ya, yang lahir pada tahun 80 Hijrah. Ya, jadi dia lahir itu 69 tahun lepas Nabi wafat. Dia tak jumpa dengan Nabi. Ya, tapi apa dia buat tuan-tuan? Setahun tak makan daging kambing. Hanya kerana dia bimbang takut kambing yang dimakan tu ialah kambing curi tadi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Al-Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ni meninggal umur 45 tahun. Very young. Ya. Masa dia belajar di negeri Syam, dia belajar di Damaskus. Ya, dia berasal daripada Nawa. Nawa kampung dia lah, itu panggil Nawawi tu. Dia daripada kampung kecil, Nawa. Nawa pun di Syria juga. Tapi dia pergi belajar, ya, dia masuk madrasah, dia belajar di Damaskus. Ya, jadi apa kita panggil, ya, zaman tu tuan-tuan ada isu besar. Kerana pihak kerajaan yang memerintah, ya, dia rampas apa kita panggil kebun-kebun buah-buahan. Ya, jadi ada rakyat tak tahu apa ceritanya, tapi maksudnya ada kebun-kebun yang rakyat punya, ya, kita tak tahu macam mana status dia, tapi dirampas oleh pihak kerajaan, ya, yang memerintah pada masa tu. Jadi oleh kerana tu Imam Nawawi, ya, walaupun ada orang datang bawa buah-buahan untuk dia, kawan-kawan dia beli, ya, bawa bagi dia makan, tak makan tuan-tuan. Dia hanya akan makan buah-buahan yang dibawa oleh bapak dia. Kalau bapak dia datang sekali-sekali, ziarah dia, bapak dia bawa buah-buahan, baru dia makan. Ya, kalau tidak, tak makan. Sebab dia bimbang takut buah-buahan yang dijual itu adalah buah-buahan yang datang daripada kebun yang dirampas tadi. Kalau tuan-tuan pergi ke, ke Indonesia lah, ya, Ustaz pergi di belah mana ni, di belah Sumatera, di di Bukit Tinggi. Ya, daripada Padang tu kan, ya, kita turun dengan Air Asia di Padang, ya, airport Padang tu, daripada bukan airport dia dekat Padang bukan, ya, memang nama tempat tu Padang. Jadi bila kita turun, ya, kita dah engage transport, ya, so dia akan bawa kita lah, ya, untuk pergi ke naik ke atas lah, ya.
Jadi kalau kena musim durian, jual durian lah. Ya, kalau rambutan, rambutan lah. Ya. Jadi bila kita singgah nak beli, kita tengok durian besar-besar. Ya. Kemudian bila kita, apa kita panggil, ya, bila kita dah beli apa semua, dah deal, dah beli, ya, sebahagian kita makan di situ, kita pun nak bawa balik lah. Nak bawa pergi ke Bukit Tinggi, ya, naik apa ni, naik apa tadi, ya, naik kita punya 4-wheel drive ke apa, tak kira lah, yang apa yang kita transport, yang kita engage lah. Bila kita nak masuk tu, kita lalu satu kedai lain pula. Ya, kedai lain tu kata, dia kata, "Bapak, saya nak cakap sikit." Dia kata, "Ada apa?" Ya, kita kata, "Saya sudah beli." Ya, dia kata, "Tak, saya bukan nak jual, saya nak bagi tahu bapak, kedai yang bapak beli tadi, itu tak ada pokok," dia kata. Dia jual durian tapi dia tak ada pokok. Saya kata, tak apalah, dia mungkin orang tengah. Maksud dia tak ada pokok tu maknanya buah curi, tuan-tuan. Ya, kita kata Allahu Akbar. Ya, jadi rupanya buah curi. Jadi buah curi dah makan tu macam mana? Dah makan, yang makanlah. Tu rezeki lah, tuan-tuan. Ya, tapi maknanya nak bagi tahu, ya, asal-asal, sebab kita tak tahu, kita tak berdosa sebab kita tak tahu. Ya, tapi bila dah tahu, yang baki-baki yang kita belum makan, yang kita beli tadi, ya, kita hadiah je lah, tuan-tuan. Hadiah kat orang je lah. Ya, sebab apa? Sebab tak sanggup nak makan. Pasal kita dah tahu dah, ya, rupanya buah tu buah curi. Maknanya itu orang yang menjaga daripada yang haram. Haram ni maknanya bukan perbuatan minum arak, ya, bukan perbuatan berjudi, bukan tu saja. Makan pun kena jaga. Itu satu. Yang kedua, apa kata Sayyidina Ali? Mencari yang halal. Dalam hidup kena cari yang halal. Ya, kalau boleh syubhat-syubhat tak nak. Ya, kalau boleh biar kita deal kita tu clear. Kontrak yang kita sign tu biar clear lah. Ya, clear cut. Jangan ada apa kita panggil, ya, jangan ada belok-belok, tak nak lah kalau boleh. Susah, tuan-tuan. Ya, dia kata, "Ustaz, kalau ustaz nak cari macam tu, sampai bila pun tak dapat, ustaz." Kita buat yang terbaik. Ya, kita cari yang terbaik. Jangan bimbang, tuan-tuan. Kalau memang rezeki kita dapat, jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Okey, ya. Berbuat baik kepada keluarga tu satu lagi. Ya, sebab kita kadang-kadang dengan orang lain bagus, tuan-tuan. Ya, dengan kawan, belanja kawan. Ya, ajak kawan minum, ajak kawan makan apa semua sebagainya. Tapi kadang dengan family kita lebih kurang je. Ya, kita makan dengan kawan biryani lah apa semua sebagainya kan, ya. Makan Nippon sushi lah, makan apa sushi king lah apa, tuan-tuan, ya. Tapi dengan tak ada pun kita beli bawa balik untuk family, untuk isteri kita, untuk anak kita, ya. Kadang kita tak peduli sangat pun. Kadang-kadang kalau anak kita ajak, "Abah apa ni, jom kita pergi ke." Mahal tu, tak payahlah. Ya, sedangkan kita belanja kawan, belanja, kadang-kadang macam tu, tuan-tuan. Ya, ni Ali bagi tahu. Jauhkan yang haram, ya. Mencari yang halal dan buat baik kepada keluarga, ya. Dan keluarga yang dimaksudkan di sini sudah tentu bermula dengan keluarga terdekat. Maknanya kalau kita suami, isteri lah, dan anak-anak kita, ya. Dia panggil apa ni, minal aqriba. Ya, minal aqriba maknanya yang paling dekat dengan kita, keluarga terdekat. Ya, itu dua. Tadi yang pertama Al-Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, beliau adalah menantu Nabi. Ya, dan beliau dengan Nabi itu bezanya 30 tahun. Dia anak angkat Nabi. Ya, sebab tu dia jadi anak angkat Nabi. Beza berapa tahun, tuan-tuan? 30 tahun. Maknanya masa Nabi dapat wahyu umur 40 kan. Ali baru umur 10 tahun. Jadi menasabahlah dia jadi anak angkat tu. Ya, sebab masa Abu Talib, ya, ambil Nabi jadi anak angkat, Abu Talib tu bapa Ali tu. Ya, masa Abu Talib ambil Nabi jadi anak angkat, masa tu sama juga, ya. Jadi Abu Talib juga ambil Nabi sebagai anak angkat, ya, pada ketika umur Nabi 8 tahun. Macam Nabi ambil Ali sebagai anak angkat masa umur 8 tahun juga. Ya. Jadi ketika Nabi 8 tahun, Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat. Ketika Ali umur 8 tahun, Nabi ambil, ya, Sayyidina Ali sebagai anak angkat. Maksudnya ketika Nabi ambil dia sebagai anak angkat, berapa umur Nabi, tuan-tuan? Berapa umur Nabi Haji Mak Syah? Ustaz dah bagi dah dia punya number tadi, tuan-tuan congak je lah. 38. 38. Ya. Macam mana dapat 38? Sebab beza umur 30 tahun. Usia berapa tadi Nabi ambil Ali sebagai anak angkat? Apa ni, Datuk Osman? 8. Ya, 8 tahun. Maknanya Nabi 38 lah. Ketika Abu Talib ambil Nabi Muhammad sebagai anak angkat, sama. Nabi umur 8 tahun juga. Maknanya berapa umur Abu Talib pada masa tu? Sama, tuan-tuan. 38 juga jawapannya. Ya, sama, tuan-tuan. Umur dia 38 juga. Jadi sebab itulah Nabi tu layak jadi anak angkat Abu Talib dan Sayyidina Ali layak jadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beza umur mereka 30 tahun.
Ya, simple je tuan-tuan. Okey ya. Itu dia punya apa kita panggil dia punya cerita. Dan ketika Abu Talib meninggal, Abu Talib ni dijaga Nabi kan? Dia defend Nabi. Pasal dia Gubernur Mekah. Ya, sebab tu orang tak berani kacau Nabi. Tetapi dia meninggal nanti, dia meninggal pada usia 80 tahun. Ya, Abu Talib ni panjang umur dia. Ya, 80 tahun dia meninggal. Ketika Abu Talib meninggal, berapa usia Nabi tuan-tuan? Tuan-tuan dah tak pay attention dah. Ya, tanya Kak Maimunah dia boleh jawab lah. Ya. 50. 50 lah tuan-tuan. Ya, pasal beza umur 30 tahun. Tuan-tuan kena faham trik dia je. Ya. Jadi dah beza 30 tahun, tuan-tuan pusing-pusing, pimai-pimai, tentu juga jawapan dia. Ya, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Haji Don ya. Ketika Nabi wafat Haji Don, ya. Nabi wafat. Berapa umur Sayyidina Ali Haji Don? Tolak 30. Berapa umur Ali? Berapa umur Ali ketika Nabi wafat? 63 tolak 30. Yalah, jawapan tak bagi lagi ya. Itu baru bagi jalan dia tu. Ya, umur dia 33. Senang aja tuan-tuan. Ya, sirah ni tuan-tuan tolak campur je. Ya, Ustaz tak katalah ketika Nabi wafat Nabi umur 63 sebab semua orang tahu Nabi wafat umur 63. Ya, it is an open secret tuan-tuan. It is a secret but it is an open secret. Kan pelik tu. Dah lah secret ya. Patutnya secret ni close lah. Tapi open secret. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya Nabi wafat umur 63 semua orang tahu. Ya. Nabi pula tua 30 tahun pada Ali. Jadi ustaz tak tanyalah berapa beza kan sebab kita dah tahu dah. Jadi berapa umur Ali masa wafat Nabi? 33. Muda sangat. Sayyidina Ali umur 33 tahun. Ya. Fatimah masa tu baru umur 28. Ya. Ali 33, Fatimah 28. Sebab Ali dengan Fatimah beza 5 tahun. Ali dengan Fatimah beza 5 tahun. Jadi kalau Ali umur 33, Fatimah baru umur 28 tahun. Anak kecil-kecil lagi. Al-Hasan tadi baru 7 tahun umur. Hasan 7 tahun, Husin 6 tahun. Anak semua kecil-kecil. Ya. Itu yang sedih tuan-tuan. Sebab tu 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah pula wafat. Itu yang orang sedih tu. Masyarakat Madinah sangat sedih. Kerana Fatimah meninggalkan anak-anak kecil tuan-tuan. Ya. Hasan 7 tahun. Al-Husin 6 tahun. Ya. Hasan tu anak sulung. Jadi yang lain-lain, yang Muhsin, ya, Ruqayyah, Zainab tu anak-anak pada Fatimah dengan Ali. Tu semua kecil-kecil lagi. Jadi maknanya nak bagi tahu ya, umur Fatimah tu muda, meninggal muda. 28 tahun meninggal. 6 bulan lepas daripada Nabi wafat. Ya, tu cerita dia. Jadi maknanya kesusahan Fatimah tu sekejap je. Ya. Selama lebih kurang 28 tahun saja. Lepas tu meninggal lah. Allah letak di tempat yang mulia lah. Ya. Okey cerita tuan-tuan. Ada soalan silakan. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa silakan. Tak ada ya. Kalau diam tu tak ada lah kan. Kalau tak ada kita terus ya, hal yang sangat dipuji oleh Allah dalam diri Nabi. Apa dia ya? Ni ambil daripada surah yang ke apa? Surah Al-Qalam. Ya, surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada perkataan khuluq. Kalau akhlak tu plural kan? In Arabic akhlak tu plural. Kalau dia singular kita panggil khuluq. Ya. Jadi kalau satu khuluq, kalau banyak akhlak. Jadi Allah kata wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak ya ataupun budi pekerti ya, khuluq yang azim. Azim ni dia besar pada kabir. Kalau kabir makna besar, azim ya itu lagi besar lah. Maknanya sesuatu yang hebat, yang agung. Ya, sebab tu kita terjemahkan budi pekerti, akhlak yang agung. Bukanlah maknanya akhlak Nabi itu satu je. Tapi bila disebut, sebab tu kaedah dalam bahasa Arab, dalam balaghah, ilmu balaghah dipanggil. Walaupun disebut singular tapi maksudnya plural. Yang itu yang susah Arabik ni tuan-tuan. Ya. Sebab kalau English, kalau kita sebut singular lah, plural lah. Bahasa Arab dah. Walaupun disebut khuluq tu singular tapi maksudnya general. Ya. Jadi maksudnya ialah semua akhlak Nabi ni.
dengan family, dengan apa kita panggil, dengan jiran, ya, dengan orang kafir, semua Nabi ni akhlaknya khuluqun azim, ya, fi apa kita panggil ala khuluqin azim. Nabi punya akhlak tu akhlak yang agung kita panggil. Azim tu makna yang agung. Sebab tu orang Arab bila dia tengok sesuatu yang luar biasa dia kata azim. Ya, sebab orang Arab ni kat negara dia pokok tak banyak. Kalau ada pun pokok kurma je lah. Ya. Jadi bila dia datang Malaysia, ya, dia cuti-cuti kat Malaysia, ya, dia datang dia tengok pokok-pokok, oh dia kata azim, azim. Azim tu maknanya apa kita nak terjemah? Ya. Nak terjemah apa tuan-tuan? Azim tu. In English apa kita nak terjemah? Azim. Maknanya apa? Ya. Awesome. Awesome ke, ya. Jadi apa ni, apa? Awesome tu pun daripada bahasa Arab kan? Haji Don tahu ya. Awesome tu daripada bahasa Arab awesome. Awesome. Awesome tu maknanya handsome. Ya. Kalau kita kata apa ni As-Sayyid Don, ya. Awesome. Maknanya kita kata apa Sayyid Don, Encik Don adalah seorang yang handsome, seorang yang kacak. Dalam bahasa Arab awesome. Orang putih dia awesome. Ya, ambil pada bahasa Arab tuan-tuan. Confirm lah. Ya, confirm ambil pada bahasa Arab. Ya, jadi memang bahasa Arab ni dia antara bahasa yang tua lah, ya, bahasa yang tua. Kerana apa? Kerana ya, bahasa Arab ni sudah ada sejak zaman Nabi Hud. Nabi Hud tu Nabi Rasul yang nombor berapa tuan-tuan? Nabi Hud Rasul nombor berapa tuan-tuan? Siapa ingat? Siapa ingat? Ya, Datuk Azizul, ya. Nabi Hud Rasul yang keberapa? Nombor 3. Rasul ketiga Nabi Nuh. Nombor 4. Nombor 4 lah. Ya. Dia nombor 4 tuan-tuan. Ya, kalau exam memang gagal lah tu. Ya. Tapi sebab apa kita panggil ya, dia berbentuk oral kan. Kalau oral test ni boleh ejah-ejah tuan-tuan. Kita boleh kata nombor apa? Nombor 3. Dah. Nombor 4. Kira anggap betul lah. Ya, tapi kalau objektif tak boleh tuan-tuan. Ya. Jadi betul ya. Nabi Nuh adalah Nabi yang Rasul yang ketiga. Kalau Nabi Hud yang keempat. Maknanya kalau 25 tu, Nabi Hud tu Arab yang awal. Ya. Itu Nabi dan Rasul Arab yang pertama. Jadi maksudnya bahasa Arab ni dah lama sejak daripada zaman Nabi Hud lagi. Cuma berlaku perkembangan lah. Of course lah kan, berlaku perkembangan. Kalau kita nak kira, ya, lebih awal daripada bahasa Hebrew. Ya. Hebrew kemudian tuan-tuan. Ya. Bahasa Ibrani ni kemudian. Ya. Maknanya bahasa tu kalau kita nak sebut apa ni Ibrani ataupun Bani Israel tu daripada zaman Nabi Yaqub. Ya, zaman Nabi Yaqub. Jadi kalau Yaqub kita kata bawah ni Yaqub nombor berapa kita panggil nombor 10. Ya, Yaqub nombor 10. Ya, jadi maknanya Nabi Hud, tu Nabi Hud Rasul yang nombor 4. Jadi lagi awal. Ya, jadi Hebrew tu kemudian lagi. Arabik lagi awal, ya. Khuluqin azim sudah ya. Kita sambung bawah. Bukanlah hal yang keterlaluan kalau kita kata bahawa semua kebajikan bersumber daripada akhlak yang mulia memang. Ya, benda-benda baik ni daripada akhlak yang mulia. Sebab tu orang yang akhlaknya baik kita tengok jangan bimbanglah ya. Orang bagi dia jawatan, orang percaya kat dia. Ya, macam Rasulullah lah masa di Mekah tu kan. Walaupun Nabi ni ya bawa ajaran Islam, ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran jahiliah nenek moyang menyembah berhala. Tetapi orang Arab, ya, memanglah bila Nabi ajak mereka masuk Islam, mereka tak nak. Tapi ketika mereka nak bermusafir ke luar negeri, mereka akan minta Nabi menjaga barang-barang berharga mereka. Ya, barang kemas, ya. Mereka punya duit apa dinar, ya, dirham semua, mereka minta Nabi Muhammad tolong jaga. Tetapi Nabi cakap mereka tak percaya. Mereka kata Nabi pendusta. Tapi mereka bagi kepercayaan Nabi pegang harta. Ya, itu double standard namanya tuan-tuan. Ya, that is a double standard. Sebab apa? Sebab kalau kita kata seorang tu pembohong, tak boleh percaya, pasal apa kita bagi harta kita kepada dia? Maknanya apa? Maknanya kita percaya kat dia. Cuma kita degil tak mau terima. Ya, itu sifat yang tak sepatutnya ada. Kerana orang yang mempunyai akhlak mulia akan selalu berusaha dan segera melakukan perbuatan baik yang bermanfaat. Ya, kita akan selalu fikir, benda ni manfaat ke tidak? Kita selalu fikir. Ya, sebab itu orang beriman ni kalau dia apa kita panggil duduk di terrace house pun, ya, dia nak naikkan dia punya dinding pagar tu pun, ya, dia nak buat simen nak naikkan, dia akan tanya jiran dulu. Bimbang takut jiran tak suka. Ya, sebab dia punya dinding dia sharing dengan jiran. Ya, kecuali kita banglo lot lain lah kan. Itu
ya, kita sendiri-sendiri kita kata, ya. Itu pun kita nak buat tembok pagar pun kita tanya jiran juga. Ya. Sebab apa? Ya, sebab bimbang takut terhalang. Ya, dia nak naikkan rumah dia. Ya, banyak orang beli rumah teres satu tingkat. Tapi nanti jadi 3 tingkat. Ya, rumah dia jadi 3 tingkat. Jadi bila nak buat 3 tingkat tu, nanti bila angin bertiup, angin tu tak sampai ke rumah jiran sebab terhalang dengan bangunan dia. Ini orang yang beriman tuan-tuan, dia akan fikir macam tu. Ya, dia akan fikir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ya, dalam hidup ni kalau kita tengok orang yang akhlak mulia, dia akan fikir, dia akan kata kalau aku buat macam ni ada kesan tak pada orang lain. Ya, macam kita lah ya. Bila kita bawa kereta laju-laju kan kita kata, ya, lebih daripada ni memanglah kalau kena saman kita tanggung lah. Dia kata apa peduli kalau kena saman saya bayar bukan awak bayar, betul lah. Tapi dia membahayakan orang lain. Ya, dia membahayakan orang lain. Ya. Begitu juga kita kata kalau dia bawa slow je. Ya, sedangkan ni highway ni kena bawa laju lah sikit. Ya, paling kurang kita kata kena laju lah ya. 80 ya, 90 ke macam tu. Maknanya ataupun 100 ke ya. Tapi jangan slow sangat. Sebab ni highway. Kalau jalan kampung lain lah ya. So maknanya nak bagi tahu seseorang yang akhlaknya mulia, dia akan berusaha dan bersegera. Dia bukan kita kata Syekh tolong. Dia kata tak apalah nantilah kalau ada masa. Tak ada. Itu bukan akhlak mulia tu. Akhlak mulia ni maknanya dia akan segera. Kalau dia tak boleh buat, dia akan bagi reason. Dia kata bukan saya tak boleh buat, tapi buat masa ni saya dalam keadaan susah ni. Tengah ada benda lain saya nak kena attend. Ya? Jadi oleh kerana itu saya nak minta tangguh. Maknanya dia akan bagi jawapan yang bila kita dengar kita kata oh yelah saya faham. Ya macam tu. Kerana apa? Ya, kerana dia tahu apa yang dia buat itu akan memberi kesan kepada orang lain. Ada manfaat dia. Dalam waktu yang sama dia meninggalkan perbuatan tercela yang merugikan. Ya, kalau benda tu boleh menyebabkan kacau, kita kata macam di kampung lah biasa kita nak buat rumah kan. Ya, kita tak boleh buat rumah kita melebar sampai tak ada reserve jalan tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan. Ya, tak ada reserve jalan macam mana? Ya, kita kata apa peduli saya rumah depan suka hati saya lah nak buat rumah lebar, tak boleh tuan-tuan. Dia kena ada reserve jalan. Sebab nanti orang belakang nak masuk macam mana? Dia kata pandai-pandai lah masuk, macam mana? Ya, tak ada reserve langsung. Dia kata awak itu salah awak sebab pasal apa awak beli rumah kat belakang? Jangan macam tu tuan-tuan, ya, kena ada reserve lah. Ada berapa kaki kita tak boleh buat ya. Mentang-mentang kita kata 40 kaki buka ya, kita ambil 30, 39, 38. Tak boleh lah, macam mana dia nak masuk, motosikal pun tak boleh masuk tuan-tuan. Ya, jadi kena fikir benda-benda itu sebab dia tahu orang yang akhlaknya baik, dia akan segera buat baik dan dia akan meninggalkan benda yang tercela, yang merugikan. Dengan cara seperti ini, orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan memperolehi kemenangan di akhirat. Di dunia mungkin dia rugi sikit. Ya, kita tahulah ya. Rugilah kamu ya. Tak apa, rugi sikit. Tapi di akhirat besok untung tuan-tuan. Ya, itu yang kita nak kena faham. Islam menjanjikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang besar, pahala yang agung. Dengan akhlak mulia dan ketakwaan, seseorang akan segera ya dihantar dengan selamat ke pintu syurga. Ya, sebab kita kena ingat destinasi kita syurga tuan-tuan. Pasal kita memang asal daripada syurga. Kalau orang tanya kita, asal kita daripada mana tuan-tuan? Asal syurga. Macam mana pula tahu? Ya, memanglah sebab Nabi Adam, ya, kita punya datuk moyang kita, ya, berasal daripada syurga, lahir di syurga. Ya, Sayyidatina apa kita panggil, ya, Hawa, isteri pada siapa? Pada Nabi Adam juga lahir di syurga. Ya, kemudian baru mereka dihantar ke bumi. Ya, kerana Allah nak buat Hawa itu mengandung. Bila dia mengandung, ya, dia tak boleh duduk dalam syurga. Mana ada orang mengandung dalam syurga tuan-tuan? Sebab mengandung tu susah. Ya, ada rasa sakit, ada rasa lemah, wahnan ala wahnin. Ya, jadi oleh kerana itu Allah buat dia duduk di muka bumi. Barulah boleh mengandung, bersalin. Ya, kalau tidak, mana boleh tuan-tuan? Di syurga tak ada. Ya, kalau orang tanya kita, dalam syurga ada tak morning sickness? Tak ada tuan-tuan. Jangan kata morning sickness, afternoon sickness pun tak ada. Night sickness lagi tak ada tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab memang sickness tak ada dalam syurga. Ya, syurga tu sinonim bukan dengan sickness. Ya, syurga sinonim dengan happiness. Ya, semua orang tahu benda tu. Ya, sebab itu tuan-tuan, kita makan dan minum dalam syurga tak buang air. Tak ada buang air tuan-tuan, tak ada toilet dalam syurga. Ya, kerana apa? Sebab yang kita makan dan minum
akan keluar sebagai peluh. Dia kata peluh busuk dah. Peluh di syurga tak busuk tuan-tuan. Ya, peluh syurga tu berbau kasturi. Baunya bau apa Haji Jamal? Kasturi. Ya, bau kasturi tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, tak ada orang buang air besar dalam syurga. Kita ada, saya ni ustaz selalu kalau makan salah makan sakit perut. Itu di dunia. Di akhirat besok, ya, di syurga tak ada rasa sakit-sakit, tak ada. Sickness tak ada. No such thing as sickness, tak ada tuan-tuan. Yang ada happiness all the time. Ya, okey, itu cerita dia, ya. Jadi ketakwaan menjaga hubungan baik antara seseorang hamba dengan Tuhan. Memang kita kena jaga hubungan kita. Ya, dengan Tuhan kita punya relationship mesti bagus. Mesti tip top. Ya. Juga dengan membangunkan hubungan baik antara seseorang dengan sesamanya. Maknanya kita buat baik pada manusia. Itu tanda kita buat baik pada Allah. Ya. Sebab orang yang hanya buat baik pada Allah, dia tak buat baik pada manusia, macam mana tuan-tuan? Tak boleh, ya. Sebab tuan-tuan pun tahu dua kan, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Wa hablum minan nas. Hablum minallah bersifat vertikal. Hablum minan nas bersifat horizontal. Ya, horizontal sesama manusia, vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Hubungan penyatuan antara keimanan dan akhlak mulia sangat erat sekali. Ya, antara iman dengan akhlak mulia. Sebab itu orang yang tak ada akhlak maknanya seolah-olah iman dia tak sempurna, tuan-tuan. Ya. Jika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka itu menandakan imannya sempurna. Ya, kita tengok dia pun senyum, ya, kita tengok cakap pun lembut, ya. Bukanlah mesti all the time, ya. Kalau kita sebagai apa kita panggil, ya, kalau kita sebagai parent asyik, memanglah bolehlah soft spoken tu boleh, kan. Tapi anak tak takut dengan kita. Kita kadang-kadang kena tinggi suara sikit. Ya, bukan nak marah dia, tidak, tapi nak bagi amaran supaya dia jangan ambil peluang. Kadang-kadang dia take advantage pula. Ya, dia kata tak ada masalah dah kalau macam dulu basuh kasut kan. Jadi bila Jumaat kita habis sekolah kan, Sabtu Ahad tu kena basuh kasut lah. Tak boleh basuh hari Ahad, kena basuh hari Sabtu. Ya, ataupun kalau petang tu okey, Jumaat petang Sabtu tu, petang Jumaat malam Sabtu tu kan, ya. Jadi petang tu kita dah basuh dah kasut. Jadi kalau hujan hari Sabtu pun hari Ahad ada lagi boleh kering. Ya, tapi kita dah tahu dah bila mak kita suruh basuh, dia kata mat basuh mat. Ya, tak apalah mat nanti dulu. Ya, sebab kita dah tahu dah alah mak ni kalau kita tak basuh pun last minute nanti dia basuhkan juga. Ya, malah pernah satu ketika, ya, sebab mak kita basuhkan kasut tapi dah hujung, hujan lebat pula malam tu tuan-tuan. Siap dibawa kita pergi beli kasut baru tuan-tuan. Ya, bawa pergi beli kasut baru. Kita kata lagi bagus kalau macam tu. Ya, maknanya kalau macam tu mua anak kita, ya, dia tak belajar sesuatu nanti tuan-tuan. Dia akan belajar tapi dia akan ambil kesempatan. Dia kata baguslah. Ya, kalau tak basuh pun mak akan bagi kasut baru. Ya, kalau tak pun mak akan tolong basuh. Kalau macam tu, ya, tak sebagai parent tak bagus tuan-tuan. Sebab kita kena didik dia supaya ada rasa tanggungjawab. Ya, jadi sepatutnya kita sebagai mak, ya, kalau macam ustaz pernah, ya, dululah masa dah berapa tak ingat, ya, bukan kita tak nak, dah terlupa. Jadi hari terakhir tu, ya, esok nak sekolah baru kata Allah kasut tak basuh. Mak senyum aje lah tuan-tuan, ya, dia ketawakan je. Jadi pagi besok hari Senin pakailah kasut yang tak basuh tu. Hari Jumaat tu pula hujan lebat, kasut memang kotor betul lah, berselut. Hari Senin memang kena denda. Ya, masa assembly tu kena denda tuan-tuan. Ya, mandi assembly tu memang kena denda. Tanggung lah. Ya, sebab apa? Sebab tu lepas tu kita akan rasa lebih bertanggungjawab. Ya. Okey, itu kalau kita boleh sebut tadi. Jadi orang yang raut mukanya nampak cerah, ceria, selalu menahan diri daripada ucapan dan tindakan yang orang tak suka. Kita dah tahu orang tu tak suka, tak payah sebut. Ya, kita tak payah sebut lah tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut, orang tu sakit hati, orang tu memang tak suka. Kita duk sebut, dia ulang balik, kita sindir dia. Ya, menyebabkan dia sakit hati. Ya, dan kena berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, apa saja. Sebab itu manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, yang paling bermanfaat kepada manusia. Ya, kita ada manfaat tak pada orang lain tuan-tuan? Kalau kita dapat boleh bagi manfaat pada orang lain, itu antara ciri-ciri orang yang akhlaknya baik. Tapi kalau asyik menyusahkan orang je tuan-tuan, ya, maka bimbang takut kita tak ada ciri-ciri akhlak yang baik yang terpuji tadi. Ya.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya agar menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Di samping baginda juga melarang umat dia untuk melakukan perilaku yang tercela. Hal ini nampak ya sekali dalam nasihat-nasihat yang terangkum dalam banyak hadis. Ni ada satu hadis daripada Abdullah bin Amru, ya, tambah you. Abdullah bin Amru, ya, bukan Abdullah bin Ammar saja. Boleh sebut, ya. Tapi kalau kita boleh hidupkan wow di situ, ya, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi Abdullah bin Amru ni anak, ya, Amru bin Al-As tu bapa dia. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan akan dibawa pergi satu monumen penting, ya, masjid apa kita panggil the first mosque in Cairo, ya. Masjid pertama dekat Mesir itu di Cairo ialah Masjid Amru bin Al-As. Ya, itu masjid pertama, ya, yang dibina pada zaman Saidina Umar. Sebab Mesir jatuh ke tangan umat Islam pada zaman Khalifah Umar. Jadi pada masa itu, ya, apa ni, tahun yang ke-17 kalau tak salahnya, 17 Hijrah. Maknanya 6 tahun lepas Nabi wafat. 6 tahun lepas Nabi wafat, orang Islam berjaya menguasai Mesir. Jadi gubernur pertama yang dipilih, the first governor, ya, Egyptian. Dia Arab lah, ya, tapi gubernur untuk Egypt ialah siapa dia? Amru bin Al-As. Ya, dan beliau ni dengan Nabi beza dalam 3 tahun je umur dia. Beza dengan Nabi 3 tahun saja, lebih muda. Maknanya masa hijrah, ya. Kita tanya sekali lagi pada Haji Don pula. Ya, tanya tadi dia dah boleh jawab dah, okeylah tu, ya. Ali tadi dengan Nabi kan. Ali dengan Nabi apa ni beza 30 tahun. Ya, kita tanya soalan satu lagi pada kalau Haji Don boleh jawab juga yang ni memang power lah dia. Kita boleh naikkan pangkat dia lah tuan-tuan. Ya. Okey, soalan dia ialah apa dia? Ya, orang lain pun kena juga, jangan kata biarkan Haji Don seorang jawab dah. Orang lain pun kena bersedia juga dengan jawapan. Ya. Berapa usia Amru bin Al-As ketika hijrah ke Madinah tu? Ya, masa Nabi hijrah tu, berapa usia Amru bin Al-As? Siapa boleh jawab tuan-tuan? Kalau Haji Don boleh jawab lagi baguslah. Tuan-tuan kena tahulah Nabi hijrah umur berapa kan? Itu je lah cerita dia. Kalau tadi kita sebut wafat, itu open secret. Semua orang tahu Nabi wafat umur 63. Masa Nabi hijrah, berapa umur Nabi? 53. Masa Nabi hijrah umur 53. Ya, jadi dah kalau tahu Nabi hijrah umur 53, berapa umur Amru ni? Gubernur Mesir tadi. Ya, berapa umur dia? 56. Macam mana pula 56 tu tua? Younger je. Younger. 50 lah. 50. Ya, 50. Ingat kalau 3 tahun lebih tadi. Tak, dia muda, ya. Dia muda 3 tahun. Jadi oleh kerana dia muda 3 tahun, ya, maka umur dia baru 50, ya. Jadi dia dianggap senior juga. Sebab Abu Bakar, ya, sebab Abu Bakar dengan Nabi junior 2 tahun. Tak, Abu Bakar mana tua setahun daripada Amru ni. Dan Amru ni kafir, jahat. Ya, lawan Nabi, ya, dia pergi lobby apa ni Najasyi dekat Eritrea sana, ya, tapi akhirnya dapat hidayah masuk Islam dia. Ini cerita ni anak dia pula. Anak dia ulama besar. Di kalangan sahabat Nabi yang jadi ulama besar, ya. Sahabat-sahabat Nabi ni yang nama Abdullah ni kebanyakannya ulama besar semua. Ya, ada 4 atau 5 orang Abdullah yang menjadi ulama besar. Antaranya ialah anak Saidina Umar lah. Abdullah bin Umar, Abdullah. Yang ini Abdullah bin Amru. Ya, lain pada tu Abdullah bin Mas'ud kita kata. Abdullah bin Az-Zubair. Ya, itu semua Abdullah yang paling hebat lah. Jadi dia ni pun salah seorang juga, ya. Apa dia kata? Nabi sebut, ya. Apa ni? Fa'an Abdullah bin Amru. Ya, nampak tu. Dia tulis Amru, ada waw. Jadi kalau kita panggil Fa'an Abdullah bin Amr, ya. Jadi kita kena wakaf pula, ya. Jadi ada waw kat situ, kita hidupkan dia. Ya. An Abdullah bin Amru. Sebab tu Ustaz kata tadi dekat nama Amar tu kena tambah you. Sebab dia ada waw hujung nama dia. Ya, Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Al-As dia punya datuk dia lah. Amar bapa Amru bapa dia. Abdullah anak dia. Ya. Jadi Al-As tak masuk Islam, tapi Amru masuk. Abdullah pun masuk Islam. Cuma mereka ini pro Muawiyah. Ya, sebab tu bila tuan-tuan tengok sahabat ni, tuan-tuan kena tahu dia punya political apa kita panggil inclination dia. Ya, macam zaman kita lah, kita kata oh ni parti ni, ini parti tu kan. Orang dulu pun sama. Ya, dia masih ada kecenderungan dia. Jadi dia ni pro Ali ke pro Muawiyah? Dia pro Muawiyah. Ya, dia pro Muawiyah. Jadi apa ni, apa kita panggil ya, dia jadi orang kanan pada Muawiyah. Ya, jadi nanti
apa kita panggil, dia punya kedudukan dia, hebatlah kedudukannya. Amru ni jadi gubernur Mesir, itu bukan zaman Muawiyah, zaman Omar lagi. Maknanya dia memang ada ketokohan. Ya, dia memang ada ketokohan. Ya, cuma dalam konflik antara Muawiyah dengan Ali, dia pro Muawiyah. Ya, dia pro Muawiyah. Sebab Muawiyah ni dia orang kaya tuan-tuan. Muawiyah ni governor di Damaskus asalnya. Ya, dan beliau orang kaya sebab dia Bani Umayyah. Ya, macam Ustaz sebut tadi, kalau tuan-tuan ingat. Ustaz sebut apa tadi? Yang Khalid tu Bani apa tuan-tuan? Mula-mula tadi Ustaz sebut. Yang military leaders tadi tu kan. Dia Bani apa tuan-tuan? Makhzum. Bani Makhzum. Tuan-tuan, kalau Makhzum sinonim military leaders. Kalau Bani Umayyah, mereka ni businessman. Mereka ni orang kaya-kaya. Ya, mereka ni orang kaya-kaya. Bani Umayyah. Siapa Bani Umayyah ni? Ya, Bani Umayyah ni sebahagian besarnya ialah keluarga Sayyidina Osman lah. Sayyidina Osman, Abu Sufyan, Muawiyah, ni semua. Ya, ni semua family, kita kata business tycoon lah dekat Mekah tu. Ya, dan mereka ada hubungan baik dengan Damaskus. Ya, sebab Damaskus tu tempat perniagaan. Dia World Trade Center pada masa tu. World Trade Center, WTC pada masa tu antaranya ialah di Damaskus. Selain pada Yaman, ya, ada di Damaskus. Dan orang berniaga di Damaskus ni ialah pada musim apa tuan-tuan? Ya, orang pergi Damaskus biasanya musim apa? Musim panas ke musim sejuk? Haji Jamal, ya. Orang pergi Damaskus. Damaskus ni kat mana? Kat Syria kan? Orang pergi Syria tu masa musim sejuk ke musim panas berniaga? Musim panas lah. Sebab apa tak pergi musim sejuk? Sejuk payah nak keluar. Sebab memang apa ni, sebab Syria tu adalah 4 season country kan. Dia 4 season. Oleh kerana dia 4 season, orang tak pergi musim sejuk. Sebab orang Arab tak suka sejuk. Ni orang Arab sekarang yang suka sejuk, orang Arab dulu tak suka sejuk kan. Ya. Jadi sebab itu orang Arab kalau perang waktu sejuk tak menang tuan-tuan. Kalah. Ya. Sebab tu mereka akan serang pada musim panas. Ya. Jadi kalau musim panas mereka akan pergi ke Syria, ke negeri Syam, ke Damaskus ni. Tapi kalau musim sejuk orang Arab pergi mana pula Haji Jamal? Kalau musim sejuk dia pergi mana pula? Belah mana pula? Yaman. Ya. Yaman tu di sebelah mana? Selatan. Di selatan. Ya. Jadi maknanya sesuai lah sebab dia dekat dengan Khatul Istiwa kan. Jadi kalau musim sejuk pergi situ. Tapi kalau musim panas pergi ke Damaskus, Syria. Tapi mereka akan pergi hanya pada musim bulan-bulan Muharram saja. Travelling dulu, kalau long distance travelling, dia mesti bulan Muharram. Dia tak akan pergi bulan lain. Kalau pergi bulan lain apa jadi tuan-tuan? Ya. Apa jadi kalau pergi bulan lain? Selain daripada bulan Muharram. Bulan Muharram dalam setahun ada berapa? Ada 4 kan? Bulan Muharram kan ada 4. Ya. Kalau mereka pergi bulan lain. Bulan Muharram tu Haji Nazri ingat tak? Bulan Muharram tu apa bulan-bulan Muharram? Selain daripada bulan Muharram, apa lagi bulan lain? 3 lagi bulan lain yang juga dianggap bulan Muharram. Bulan apa Haji Nazri? Zulhijjah. Sekejap. Bagi Haji Nazri jawab. Ramadan kan? Bukan. Ramadan mana ada bulan Ramadan tak boleh. Ya. Tak pastilah Ustaz. Cuba teka lah. Bulan yang, okey, yang pertama Haji Nazri kena faham. Bulan Muharram ni adalah bulan yang diharamkan. Tu mana bulan Muharram tu? Diharamkan apa Haji Nazri? Berperang. Diharamkan perang. Ya. Sebab itu bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan diharamkan perang tak? Mana ada tuan-tuan? Bulan Ramadan tak ada diharamkan perang. Pernah tak Nabi berperang bulan Ramadan? Ada. Perang apa tu? Badar. Perang Kandak Badar. kan? Bukan. Perempuan main tam suka-suka hati je jawab. Ya. Perang Uhud. Badar. Ya. Mana ada perang Uhud, perang apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni perang Badar je. Sebab tu orang duk sebut 17 Ramadan perang Badar tu. Perang Badar tu bulan Ramadan. Ya. Kalaulah bulan Ramadan tu perang, maknanya bulan Ramadan tu bulan Muharram tak? Dah tentulah bukan. Pasal perang berlaku bulan tu. Simple je tuan-tuan jawapan dia. Ya. Jadi kalau orang tanya kita, apa makna bulan Muharram? Bulan yang diharamkan perang. Betul lah Haji Nazri jawab tadi. Salah satu daripada bulan Muharram tu memang nama dia Muharram. Bulan 1 kan? Memang nama dia Muharram. Cuma bulan Muharram ada 4. Ya, itu Ustaz tanya Haji Nazri tadi kan. Selain daripada bulan Muharram, bulan apa lagi yang bulan Muharram tu tuan-tuan? Bulan apa lagi? Bulan Rajab.
Bulan Rejab, betul. Ya. Dua lagi. Sya'ban. Sya'ban Rabiul tak. Awal. Rabiul Awal. Zulkaidah. Zulkaidah dengan Zulhijjah. Ya. Zulkaidah dengan Zulhijjah, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya ada tak bulan yang dia consecutively, ya? Maknanya 3 bulan berturut-turut tu bulan Muharram. Ada, itulah dia. Ada. Bulan apa jadi? Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah, Zulhijjah, satu lagi? Zulhijjah. Zulkaidah, Zulhijjah baru 2. Zulhijjah. Muharram. Zulkaidah. Dengar soalan dulu, ya. Soalan dia ya, ada tak bulan Muharram yang berturut-turut 3 bulan? Ada tak? Jawapan dia ada kan? Sebutkan, sebutkan nama bulan tersebut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Ustaz. Betul. Itu dia. Ya, itulah dia jawapan dia. Tuan-tuan jangan, Ustaz nak tunggu orang jawab Rejab tadi. Rejab tu memang betul bulan Muharram, tapi dia tidak berturut-turut. Tuan-tuan kena hafal kalender, tuan-tuan. Ya, malam ni confirm ya. Sebelum tidur malam hafal kalender. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebab dalam Islam ya, bulan-bulan tu very important. Ya, pasal sebab tu kita tak boleh langgar, tak boleh perang dalam bulan tu. Ya, dan bulan-bulan tu adalah bulan-bulan haji kebanyakannya. Cuba tengok. Bulan haji bila? Zulkaidah bulan haji. Zulhijjah bulan haji. Muharram dia bukan bulan haji, tapi bulan orang balik daripada haji. Ya, sebab tu orang pergi haji selamat. Pasal mereka pergi haji pada bulan-bulan Muharram. Ya, sebab naik unta sebulan perjalanan. Jadi kalau haji tu bulan Zulhijjah kan, haji kan pada 9 hari bulan, wukuf di Arafah. Jadi sebulan tu Zulkaidah tu mereka travel. Kalau mereka kena travel 5 minggu pun tak ada hal. Ya, mereka tak akan dikacau. Setelah habis daripada haji, ya, maknanya 16 hari bulan, 17 hari bulan dah habis dah haji. Mereka nak travel balik, tak ada hal. Ya, kerana lepas pada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, still bulan-bulan yang dilarang berperang. Gencatan senjata. Sebab tu selamat, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cerita tu. Ya, dia punya budaya Arab tu. Sebab bila kita tak tahu budaya, habis, tuan-tuan. Ya, kita sebab tu ayat Quran yang turun, ya, hadis-hadis Nabi, hukum hakam dan sebagainya, sebahagian besar tu mengambil kira apa ni bulan-bulan dalam Islam tadi. Ya, sebab tu kita kata kalau orang kata antara bulan yang paling panas bulan apa, tuan-tuan? Daripada 12 bulan tu bulan paling panas bulan apa? Tuan-tuan agaklah bulan paling panas. Pada masa tu lah, ya. Masa sekarang ni tak tentu lah. Ya. Dulu bulan paling panas adalah bulan confirm bulan Ramadan lah, tuan-tuan. Pasal tu apa ni, salah satu daripada sebab ya dibuat bulan puasa tu ya adalah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana memang betul-betul nak uji keimanan manusia pada masa tu. Ya, kena pula perang Badar berlaku bulan Ramadan pula. Ya, cuba tuan-tuan tengok dia punya ujian daripada Allah. Ya, kalau orang boleh bertahan, oh besarlah pahala dia. Itu macam itulah. Ya. Okey tuan-tuan, itu kalau Ustaz boleh keluar sikit, tapi masih lagi dalam lingkungan ilmu agama lah, ya, berkaitan dengan bulan, berkaitan dengan tahun, ya, berkaitan dengan gelaran orang Arab, berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul. Itu semua cerita yang dalam subjek apa pun kita akan bawa benda yang sama, tuan-tuan. Ya, okey, balik pada hadis tadi. Jadi hadis daripada Abdullah bin Amru, ada waw kat belakang. Jadi tambah yu, Amru, ya, bukan Amar, Amru, ya. Bin Al-As, Al-As dengan sad, ya. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha pada kedua-duanya. Siapa kedua-dua tu? Abdullah dan bapa dia lah, Amru tu. Pasal dua-dua masuk Islam. Ya, radhiyallahu anhuma, anhu, anha, an-nabu ni semua adalah gelaran khusus doa untuk sahabat Nabi sahaja. Kalau Imam Syafi'i kita tak kata radhiyallahu anhu. Tak. Ya, ini hanya sahabat saja. Kalau Imam Syafi'i paling hebat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i semua, kita panggil rahimahullah saja. Rahimahullah. Kerana radhiyallahu anhu, anhuma ni, ini memang khusus untuk sahabat Nabi. Ya. Walaupun kita sayang Imam Syafi'i itu, kita pakai fatwa dia, ya, kita anggap dia sebagai mujtahid. Tapi dalam bab tentang doa-doa ni, radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat-sahabat Nabi saja. Biasanya macam tu kita pakai. Ya. Qala, kata dia, ya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Jadi ini pengalaman Abdullah bin Amru dengan Nabi. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, ya, lam yakun Rasulullah.
Nabi ni tuan-tuan, dia tak suka ataupun tak pernah buat fahisyah, buat perbuatan keji. Ya Nabi ni, ya. Mana fahisyah ni, mana perbuatan keji yang melampaui batas, tak ada. Bukan kita kata, oh kalau macam tu buat keji boleh, cuma jangan melampaui batas. Buat keji tu semua melampaui batas, tuan-tuan. Ya. Jadi macam kita selalu kata orang Melayu kan, ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, dia kata. Yang tak boleh buat jahat sekali, tak boleh 2 kali tak apa. Ya, tak, bukan macam tu maksud dia. Mana kalau sekali pun tak boleh, ya 2 kali lagilah tak boleh. Ya, tu maksud dia. Ya. Jadi macam kita nak lalu satu jambatan, ya, jambatan tu tulis dia kata, ya, 1 tan, lori 1 tan boleh lalu. Ya, kita punya lori 2 tan, boleh lalu tak? Ya, kita kata boleh je, tak ada. Dia tak kata pun 2 tan tak boleh lalu. Kalau dah 1 tan pun, ya, tak boleh lalu, ya, maknanya kalau 2 tan lagilah tak boleh lalu, macam tu aje. Itu gaya bahasa saja, tuan-tuan. Wala mutafahishan, ya. Nabi ni melampaui batas pun tak, ya, buat benda keji pun tak ada juga. Nabi tak akan buat benda-benda macam tu. Wa kana yaqul, ya, melainkan baginda akan bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang khiyarikum, yang terbaik bagi kamu, khairukum, apa dia, ataupun khiyarikum, ahsanukum akhlaqan. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlak dia. Akhlak dia baik. Tadi itulah, ya. Cuba bagi contoh tadi, akhlak baik tadi, bagi satu contoh Haji Jamal. Apa akhlak yang baik tadi? Cuba bagi satu contoh. Selalu senyum. Senyum, wajah ceria. Ya, wajah ceria. Yang kedua, bagi satu lagi Haji Jamal. Jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang, betul. Ya, jangan menyusah. Lepas ni berhentilah daripada menyusahkan orang, tuan-tuan. Ya, jangan menyusahkan orang. Ya, kita menyenangkan orang, kita kata. Ya. Maknanya apa ni? Kalau kita rasa apa yang kita buat tu menyebabkan orang susah, berhenti. Maknanya itu akhlak yang baik tu. Ya. Apa lagi satu lagi? Cuba sebut. Apa satu lagi akhlak yang baik tadi, Kak Mai? Selain daripada tolong orang. Ya, maknanya dia ringan tangan lah. Banyak ya. manfaat kepada orang. Memberi manfaat kepada orang lain. Lawan bagi menyakiti tadilah. Ya, kalau menyakiti memudaratkan. Ya, ni lawan dia. Yang dimaksudkan dengan al-fahish, ya, ataupun al-fahsya tu adalah perbuatan yang melampaui batas sehingga dianggap tidak wajar, tak wajar. Ya. Baik bentuknya berupa ucapan ataupun tingkah laku. Dua-dua tak boleh. Sama ada dalam bentuk apa kita perkataan, ya, kita punya saying kita ataupun kita punya perbuatan doing kita. Ya, saying or doing sama aja. Dua-dua tak boleh. Ya, kalau dia melampaui batas. Sedangkan al-mutafahish adalah orang yang dengan sedar, sering dan suka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apa sajalah. Apa saja pun tak boleh melampaui batas. Makan boleh, jangan melampaui batas. Ya, makan keterlaluan kita kata. Nak rasa sikit, okeylah. Tapi jangan melampau-lampau sangat. Ya. Berkata salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah bukan nama dia, ya. Abu Hurairah ni gelaran dia. Nama dia, siapa ingat? Siapa nama Abu Hurairah yang sebenarnya? Siapa ingat? Siapa ingat? Apa Kak Mai ingat tak? Nama Abu Hurairah yang sebenarnya? Kak Abdul Rahman. Ya. Apa ni? Apa? Nama dia Abdul Rahman, betul. Ya. Jadi Abdul Rahman nama dia. Tetapi orang kenal dia Abu Hurairah. Ya. Apa dia kata? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni tuan-tuan tahu kan? Dia orang Mekah ke Madinah ke orang mana tuan-tuan? Apa Haji Mat Syah? Dia orang mana? Abu Hurairah ni orang mana? Orang Yaman. Orang Yaman. Ya, jangan lupalah dia orang Yaman. Ya, orang Yaman tadi Nabi dan para sahabat, ya, kalau berniaga ke Yaman pada musim apa tadi Haji Jamal? Musim panas. Mana dia musim panas? Sejuk. Musim sejuk. Dia yang jawab tadi. Ya. Cepat bertukar pendirian ni tak boleh ni. Kejap-kejap kata nak kerjasama, kejap-kejap tak nak kerjasama. Mana boleh tuan-tuan? Nak kerjasama je lah kan? Ya. Ustaz nak ingat nak minum dah ni Ustaz. Tak apalah, minum tak ada hal. Ya. Boleh je. Apa ni, apa istilah dia? Dia musim sejuk, ya, pergi ke Yaman, musim sejuk. Musim panas pergi ke Damaskus, pergi ke negeri Syam. Ya. Musim panas kan? Musim panas pergi ke negeri Syam. Sebab kalau musim panas pergi ke Yaman, panas sungguh lah.
Kalau musim sejuk pergi ke Damaskus, sejuk sungguh ya. Macam sekarang ni kita kata. Kita tengok Syrian Care ya, yang apa ni Mercy Malaysia lah apa semua. Sebab apa? Kutip derma kan ya, minta apa kita panggil orang Malaysia bantu beli apa? Ya, beli apa kita panggil dapur pemanas bagi contoh. Ya, beli pakaian sejuk, beli apa selimut dan sebagainya untuk orang Syria. Sebab apa ni? Bulan 12 tuan-tuan. Ni musim sejuk ni. Ya. Bulan depan bulan 1 lagi sejuk. Jadi maknanya ni waktu ni. Pasal apa? Sebab memang Syria dia 4 season country. Jadi kalau hujung tahun memang sejuk tuan-tuan. Ya, memang sejuk. Jordan pun sejuk, Syria tak payah tanya lah. Jordan aman tu tuan-tuan. Satu kaki dia punya apa? Dia punya apa kita panggil salji dia. Ya, satu kaki tuan-tuan. Tenggelam kaki kita. Ya. Sebab aman tu dia apa kita panggil more than 1000 meter above sea level. Ya, 1000 meter lebih pada apa kita panggil sea level. Jadi maknanya memang sejuk lah dah lah. Dia di utara ya. Kemudian kawasan tinggi pula memang sejuk lah. Okey ya, itu dia punya tambahan maklumat tadi. Jadi bila kita sebut ya tentang apa ni apa? Tentang fahish ataupun mutafahish ya. Mutafahish tu lagi teruk. Sebab dia buat dengan sedar dan dia suka pula buat. Purposely dia buat tuan-tuan. Ya, purposely dia buat. Kalau yang fahsyak tadi maknanya kadang-kadang buat secara tak sengaja, ya, bukan purposely nak buat, tapi kalau mutafahish ni memang saja dia buat. Ya, lagi kita larang, lagi dia buat tuan-tuan. Jadi Abu Hurairah cakap apa dia? Abu Hurairah kata, su'ila Rasulullah, Nabi pernah ditanya, ya. Tentang apa Nabi ditanya? An aksari ma yadkhulun nasul jannah. Jadi orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah perkara yang banyak menyebabkan manusia ni masuk syurga? Ya, semua kita nak masuk syurga tuan. Tak ada orang nak masuk neraka. Ya. Jadi mesti kita tanya dulu, ada tak dalam hadis Nabi sebut antara sebab masuk syurga tu apa dia? Ya. Di sini dia tanya ma apa kita panggil ya? An aksari ma yadkhulun nasul jannata. Apakah ya antara sebab ya kebanyakan daripada sebab yang menyebabkan seorang tu boleh masuk syurga? Faqala ya kata Nabi taqwallah. Yang pertama takwa. Tentang faham kan makna takwa? Kita dah selalu sebut. Kalau orang pergi sembahyang Jumaat lagilah. Ya ittaqullah, ittaqullah. Apa makna takwa tuan-tuan? Apa basic takwa tu apa? Apa kita panggil ya? Apa basic takwa tu? Apa Syirin ya? Apa basic takwa? Takwa tu apa sebenarnya? Memanglah orang tu sebut takwa ni takut, takwa ni ya. Takwa ni rasa takut pada Allah, lepas tu menjauhi larangan dan buat perintah Allah. Betul okay, Ustaz? Ya betul, cuma dia punya apa kedudukan dia kena sebut apa ni melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Terbalik. Terbalik. Okay. Ya, kena buat dulu yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Tu basic requirement for taqwa. Mana semua fardu-fardu yang Allah suruh kena buat, semua yang haram-haram kena tinggal. Kemudian kalau kita nak apa kita panggil nak upgrade kita punya level takwa tu, kita banyakkan buat benda sunat. Basic je tuan-tuan. Yang fardu kita buat, yang apa ni haram kita tinggal. Tu takwa tu. Ya. Kalau kita nak upgrade, kita nak improve kita punya degree of ketakwaan, senang je. Tambah benda sunat. Ya, sebelum ni kita buat fardu je, sembahyang kan. Kita buat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur apa ni 4 pun boleh, 2 pun memadai, ya. Apa ni qabliyah subuh 2 rakaat tak tinggal, ya. Kemudian apa ni kita panggil solat sunat apa? Solat sunat rawatib lah tu. Yang mengiringi kan qabliyah dan ba'diyah kita buat. Itu takwa kita naiklah. Tambah pula sembahyang duha. Oh, tambah lagi. Ya, sembahyang malam pula, puasa sunat pula, sedekah pula. Jadi kita punya takwa, degree of takwa kita, level kita makin naik. Ya. Nak baiki lagi, semua benda-benda yang syubhat, ya, benda-benda yang makruh-makruh semua tinggal. Naiklah takwa kita. Ya, itu sebenarnya cerita dia. Sebab apa kita selalu zikir? Ya, maka Nabi ajar kita bila menjelang malam je, ya, apa ni baca a'udzubika kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, minimum 3 kali baca. Ya. Jadi sebab apa? Ya, sebab benda tu Nabi ajar. Bila Nabi ajar tu ada dia punya manfaat dia. Yang pertama dapat pahala, of course lah. Yang kedua, jaga rumah kita daripada dimasuki oleh anasir yang tak elok. Jin syaitan tak masuk. A'udzubika kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, a'udzubika kalimatillahit tammah. Aku berlindung dengan apa? Perkataan-perkataanmu yang baik, wahai Allah.
min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang kau cipta. A'udzu bikalimatillah. A'udzu bikalimatillah. Ya, at-tamah min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk, daripada jin, syaitan, pencuri, perompak, orang jahat pun tak boleh masuk rumah kita. Dia nak masuk, Allah jaga. Ya, ada malaikat jaga rumah kita mudah-mudahan. Ya, itu memang menjelang maghrib je. Sebab tu maghrib kita kena tutup pintu tingkap semua, tutup. Ya, jangan buka. Ya, kalau anak-anak kita di luar, suruh dia masuk. Ya, kalau nak keluar pun kita kata nak pergi dinner, hari tu tak masak ke rumah, nak pergi dinner pun selesai dulu sembahyang maghrib, selesai. Ya, jadi kalau macam sekarang isyak awal kan, selesai isyak dulu barulah keluar. Kalau boleh tahan lapar lah. Ya, kalau tidak pun maknanya maghrib selesai dulu, maghrib. Ya, sembahyang sunat ba'diyah maghrib selesai. Ya, kemudian barulah keluar kita kata. Jangan masa maghrib tu kita kata. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu jin syaitan dia pun balik ke rumah dia. Ya, jadi jangan kita keluar pada waktu tersebut. Itu waktu dia apa? Kita menghalang dia. Bila kita menghalang dia, ya, memang berlakulah benda-benda tak elok, ya. Jadi oleh kerana dia benda yang dia basic je. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Basic je, ya. Tetapi kalau kita amal, ya, walaupun benda tu sunat, tapi dia boleh naikkan darjat takwa kita. Semua benda yang sunat-sunat tu kita buat. Yang makruh-makruh kita tinggal. Ya. Of course fardu kita buat, apa ni haram kita tinggal, itu memang dia punya basic requirement lah kan. Tapi kita nak improve kita punya degree of ketakwaan tadi. Buat benda sunat lah. Ya. Kalau kita tahu benda tu benda sunat, Nabi suka dan Nabi suruh, kita amal. Ya. Jadi itu takwa. Taqwallahu ta'ala. Kemudian wa husnul khuluq, dan ya akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga. Macam tadilah. Ya, kita kata wajah ceria, tak mesti senyum lebar lah, maknanya ceria wajah tu. Tak adalah muka ketat aja. Ya, ceria sikit wajah. Senyumlah sikit kita kata. Walaupun dalam hati kita tengah sedih tapi senyum jugalah, ya. Supaya apa? Supaya kalau boleh orang jangan tahu. Ya, orang jangan tahu kita sedang dalam keadaan bersedih. Ya, sebab apa? Sebab ada kesan pada orang lain. Ya. Dan kalau orang tahu bahawasanya kita dalam keadaan sedih, tapi kita tetap cuba mengembirakan orang, oh tinggi kedudukan kita di sisi manusia. Di sisi Allah tak payah tanyalah. Ya. Su'ila an aksari ma yadkhulun nasun nar. Kemudian orang tu tanya pula. Ini Abu Hurairah cerita. Ada pula orang tanya tentang apa? Tanya pula tentang apakah benda yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka pula. Tadi masuk syurga. Masuk syurga apa dia? Ya. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Apa pula yang menyebabkan masuk neraka? Al-fam. Fam tu apa? Mulut. Kerana mulut. Ya. Orang Melayu katakan kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Memang betul. Ya. Kadang-kadang macam Ustaz sebut tadi, kita buat baik dah. Ya, tapi kita ungkit pula, kita sakiti pula hati orang. Oh, jangan. Ya. Jadi maknanya apa kita panggil, ya, kita dah jemput, kita kata saya dah jemput makan tu, makan je lah. Ya, banyak komen pula kita kata. Ya, kadang orang tu komen pula tu. Ya, kita dah jemput dia datang makan dah, makan je lah. Ya, sebab tu kita depan makanan, akhlak dia ialah jangan komen. Kalau kita rasa tak sedap, kita tengok, oh macam menyelerakan. Dia punya apa presentation tu memang, ya. Kita tengok dia punya apa memang sedap lah. Bila kita rasa, alah kita rasa tak sedap, tak payah cerita banyak-banyak. Ambil makanan yang lain. Ya, jangan komen. Sebab Nabi ajar kita, jangan mencela makanan. Ya. Tapi itulah kadang-kadang kita susah. Kita pula kata, alah, ya, apa ni, makanan macam ni nak bagi aku, kita kata, ya, jangan. Ya, kalau kita rasa sesuai dengan tekak kita, makan. Kalau tidak, tidaklah. Ya. Kerana apa? Kerana antara akhlak yang baik ketika makan, tidak mencela makanan. Ya, mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan bila kita baca doa-doa yang warid daripada Nabi tentang makanan tu, mudah-mudahan makanan tu jadi sedap, tuan-tuan. Kita makan sedap, berselera kita makan. Ya. Okey, itu cerita dia. Jadi yang pertama al-fam, mulut kita. Yang kedua wal farash. Farash ni secara umum adalah kemaluan. Lelaki dan perempuan sama. Dia panggil farash. Ya, kalau orang Melayu kita farash itu maknanya kemaluan perempuan. Tapi dalam bahasa Arab dia kemaluan lelaki maupun perempuan. Ya, jadi orang yang tak jaga mulut, tak jaga farash satu, tak kemaluan, satu lagi tak jaga mulut. Mulut tu, ya. Betul orang Melayu kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul tu. Berkata sahabat Nabi, sikit lagi tuan-tuan. Ya. Siapa sahabat Nabi? Abu Darda. Ya, Abu Darda beliau adalah seorang sufi lah. Kalau zaman Nabi ni dia ni seorang sufi.
Ya, selepas Nabi wafat pun dia ni sufi. Dia ni yang kita kata malam tak nak tidur, nak sembahyang je. Siang puasa je. Ya. Dan beliau sudah tidak mahukan dunia. Ya, mana isteri dia pun dia tak hirau dah. Ya. Kerana apa? Kerana dia penuh masanya dengan ibadah saja. Sehinggalah Nabi menegur dia melalui seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Ya, jadi Salman Al-Farisi datang rumah dia, Salman tegur dia. Ya, dia kata tak boleh lah. Ya, mana boleh macam tu kan? Ya. Jadi sebab Salman tu kawan baik dia, jadi dia tak marah lah. Maknanya apa? Ya, maknanya kita kalau nak tegur orang pun kadang-kadang kena melalui saluran yang betul. Ya, mungkin kalau kita nak tegur kawan tu susah. Kita cari siapa yang dia hormat. Bapa mentua dia ke, bos kat pejabat ke, kawan baik dia ke, masa sama-sama dekat RMC dulu ke, ya. Mungkin kawan tu boleh tegur dia. Kita suruhlah kawan tu tegur. Ya. Tapi kalau kita yang tegur, mungkin dia tak boleh terima. Kadang-kadang manusia macam tu. Jadi oleh kerana itu, ya, Salman tadi dia tegur Abu Darda dan Abu Darda boleh terima. Apa kata Abu Darda? Sesungguhnya Rasulullah bersabda, amal yang menjadikan timbangan orang mukmin berat pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Akhlak mulia ni tuan-tuan, dia tambahkan berat kita punya timbangan. Timbangan amal kita besok di akhirat tu, akhlak ni juga tuan-tuan. Ya. Sebab itu akhlak ni hanya terselah bila kita duduk dalam masyarakat. Kalau kita duduk seorang-seorang, ya kita kata, saya ni tak nak buat jahat, duduk seorang-seorang. Beli rumah kawasan tepi hutan tu. Berkawan dengan monyet, berkawan dengan apa. Ya, dia kata, saya tak buat salah kat orang, dia kata. Saya bagi makan monyet, lagi bagus, dia kata. Memanglah, ya. Kita nampak macam kita tak buat jahat, tapi kita tak boleh nak tunjuk akhlak yang baik pada manusia lah. Kita hanya boleh tunjuk akhlak yang baik kepada binatang-binatang saja. Ya, memang dia kata bagi makan monyet pun dapat pahala. Memang betul. Siapa kata tak dapat pahala? Tetapi ya, hubungan manusia ni bukan dengan binatang-binatang saja, dengan manusia yang lain, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan banyak hubungan kita. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci orang yang melampaui batas. Ya, mana batas kewajaran. Boleh tapi jangan melampau-lampau. Macam makan tadi. Makan sikit boleh. Ya, kita tahu dah ya. Apa kita panggil gula tinggi. Kontrol lah sikit. Ya, nak kita kata kalau kopi langsung tak ada gula tak boleh ustaz. Pakailah equal ke. Ya, stevia ke. Ya, yang pergi hentam gula putih tu buat apa? Ya, maknanya kena kontrol lah. Macam itulah maksudnya dalam hidup ni. Jangan keterlaluan. Bukan tak boleh langsung, ya. Dan tidak memiliki ya sopan santun. Sopan santun tu dari segi akhlak lah tu. Ya. Kemudian yang terakhir Rasulullah bersabda sesungguhnya tingkatan orang yang berakhlak mulia dapat menandingi orang yang berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari. Tengok tuan-tuan. Tingkatan orang yang berakhlak mulia. Ya, tapi janganlah kita kata, oh kalau macam tu tak nak puasa sunat lah dia kata. Tak nak bangun malam lah, nak buat apa? Akhlak baik sudahlah. Oh, bukan macam tu. Tapi maknanya nak bagi tahu akhlak yang baik itu dia boleh menyaingi dan menandingi puasa pada siang hari masa puasa sunat ni. Ya, dan juga solat pada malam hari, solat sunat, solat tahajud maksudnya. Hadis di atas menyebut bahawa orang yang berakhlak mulia akan mendapat kedudukan yang mulia dan penghargaan yang agung, darjat dan penghargaan orang yang menjalankan puasa dan solat. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Ya. Ada sikit lagi tu, ya. Tapi itulah jam dah pukul 11 dah tuan-tuan. Boleh sambung ke? Panjang tuan-tuan. Tak apalah ya, kita berhenti di sini. Habiskan muka surat tu Ustaz. Macam mana? Habiskan muka surat ni. Okey, Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak mulia yang menghiasi dirinya boleh sampai pada tingkatan yang dicapai oleh orang yang menjalankan puasa dan solat. Betul. Aisyah pun kata. Memang betul. Ya, orang yang akhlak mulia ni tuan-tuan, yang ceria, ya, yang cakap benda-benda baik, kita kata, ya, suka tolong orang, suka menghulurkan bantuan, tak menyakiti hati orang, ya, buat benda yang bermanfaat, gembirakan keluarga dia. Itu tadi kita lupa. Mengembirakan keluarga terutamanya, ya. Jangan layan orang aja, ya. Anak isteri kita tak peduli, tak boleh. Jadi tingkatannya, ya, boleh dicapai seperti mana orang yang menjalankan puasa sunat pada siang hari dan solat pada malam hari. Yang terakhir, akhlak mulia mempunyai banyak tingkatan dan tahap sebagaimana ditetapkan oleh Nabi. Tahap pertama ialah takwa kepada Allah. Bila dan di mana kita berada, bila-bila masa saja. Bukan makna bila dalam kelas kita panggil, dalam Zoom platform ni, oh semua baik je. Ya, nanti kejap lagi jadi kita panggil, jadi syaitan balik, tak. Ya, maknanya all the time lah. Walaupun kita bersendirian. Ya, akhlak yang baik tu adalah benda yang sudah
sebati dalam diri kita. Ya, sebab tu kadang-kadang kita dah terbiasa guna perkataan 4 letter word kan. Dulu kita dah biasa. Kita guna perkataan tu, ya. Jadi bila kita panggil, ya, kita boleh tukar lah, tapi dia take time lah, ambil masa. Ya, bukan boleh berubah begitu saja kan. Tapi maknanya kita usaha untuk menahan diri daripada perkataan yang tak elok tu. Lama-lama dia just sebati dengan kita, benda-benda baik. Ya, bukan senang nak kata subhanallah, nak kata azim, ya, nak kata alhamdulillah, bukan senang. Tapi kita kena biasakan. Bila dia biasa dan automatik dia keluar daripada mulut kita, itu dah jadi akhlak lah. Sebab akhlak ni bukan kita, dia tak boleh berlakon, tuan-tuan, tak boleh. Dia memang, dia part of kita punya diri. Berlakon tak boleh, tuan-tuan. Ya, berlakon tu sekejap je. The first 20 minit boleh lah. Lepas tu tak jadi dia. Ya, tak mahu dia, tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu betul, ya. Tahap pertama takwa, ya. Kemudian dia boleh menghapuskan perbuatan jahat dengan memperbanyakkan melakukan perbuatan yang baik. Memang buat baik, benda-benda baik itu akan menghapuskan kejahatan. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Itu dalam surah Hud. Ya, ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-13, 113 atau 114, ya. Ayat 113 atau 114 surah Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Dia memang macam tu, tuan-tuan. Sebab tu bila kita terbuat benda tak elok, istighfar dan kita follow dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu akan cancel perbuatan yang tak baik tadi. Itu memang kaedah dia begitu. Dan antaranya adalah dengan bersikap baik terhadap orang lain. Selesailah, tuan-tuan. Itu kalau kita boleh sebut pada malam ni. Kalau ada soalan silakan, 1-2 soalan kalau ada. Apa nak tanya, tuan-tuan? Ada nak bagi pendapat ke? Ada dengar daripada ustaz lain cakap macam ni ke macam tu, boleh je. Boleh share. Ya, tuan-tuan, ada soalan? Tak ada, ya? Jadi kalau tak ada, itulah. Sekadar itulah yang boleh kita sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan. Yang baik datang pada Allah, ya. Kelemahan-kelemahan bersama. Terima kasih kepada organizer kita, ya, pada Haji Nazri, ya, pada Haji Mat Syah, semualah yang terlibat pada malam ni. Terima kasih juga kerana sudi menjawab soalan ustaz tu. Ya, Haji Jamal jangan lupa, ya. Musim panas pergi mana Haji Jamal? Pergi Yaman. Yaman. Salah. Musim panas. Pergi Syria. Panas, Damaskus. Nampak Damaskus, tak Syria. lupa. Kalau panas ke utara, kalau sejuk ke selatan. Selatan. Selatan tu Yaman, utara tu negeri Syam, Damaskus. Tak apalah, ya, gurau-gurau je. Setakat itulah, tuan-tuan. Terima kasih. Ya, kita jumpa Terima kasih, lagi Ustaz. sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi Waalaikumsalam. depan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wa mighfaratuh. Terima kasih. Ya, sama. Jazakallah, Ustaz. Ya, Jazakallah sama. khair, Ustaz. Thank you. Wa antum Assalamualaikum. jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you semua orang. Thank you organizer. Ya, terima kasih semua kena hadir. Assalamualaikum. Tadi ada soalan dia tanya Abu Hurairah nama Abdul Rahman dari Yaman. Kau memang pandai, Man. Itu sebab kau botak, Man. Kau pandai. Aku sport Christian. Ya, sebab tu dai kau botak ni berkilat tu ah. Oh, ya ke? Shining, shimmering. Boleh nampak muka Azizul, babe. Azizul tidur tadi, babe. Ya. Ni, kalau Prem Azizul nampak dia punya aircon dengan ceiling aja tadi. Kipas. Nasib baik. Nasib baik. Ada. Ni cerah, babe. Dia bawa basuh muka ke tengok tu. Ya, penatlah dia meeting tadi the whole day. Ada orang cover dia. Oi. Inilah. Siapa lagi? Okeylah, babe. Memang betul lah tu. Kau simpan je lah tu yang cover kau tu. Apalah tidur dah sejuk kan. Yes. Okay, babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good night. Terima kasih hadir semua. Okay, I leave now. Bye-bye. Bye. Good night. Masih Jerry. Ya, sama. Ya. Terima kasih hadir. Sihat semua, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tahu mana nak pergi? Kat dia.
Ada jumpa dah?